Hello, good morning guys. Hari ni special sikit kita nak off-road. Kita nak pergi off-road. Korang tengok, kita nak cerita pasal Suzuki Jimny. Banyak gila guys. Ni antara participant yang akan pergi ke off-road hari ni Sekarang dekat Suzuki PJ. Ni kereta saya. Kita punya special warna kuning. Cantik guys, cantik. Korang tengok Suzuki Jimny. Kereta ni tak besar. Harga dia sebenarnya tak mahal sangat kalau comparekan dengan Mercedes G-Wagon ataupun satu lagi Jeep Wrangler. Saya suka design kereta ni. Dia masih kekalkan bentuk dia yang boxy, klasik, petak ni kan. Actually dah tak banyak kereta-kereta off-roader zaman sekarang yang masih kekalkan bentuk-bentuk macam ni. Antara lain yang masih kekalkan bentuk macam ni macam Land Rover Defender, Mercedes G-Wagon, Jeep Wrangler. Adalah beberapa lagi tapi memang tak banyak. So kita nak tengok guys, kita nak tengok kereta ni sekejap lagi. So buat pertama kali je saya review Suzuki, especially Jimny. Dalam video ni guys, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Alright, ini adalah Suzuki Jimny. Sekejap lagi kita akan test ability kereta ni. Kita akan pergi off-road. Tapi saya nak ceritakan tentang kereta ni, Suzuki Jimny, yang ini adalah generasi terkini yang dah dilancarkan pada tahun 2018 tapi masuk Malaysia tahun 2021 lepas PKP. Yang ni adalah generasi yang keempat Kereta ni sebenarnya comel. Kalau korang tengok, kereta ni adalah dua pintu tau. Dua pintu. Especially colour ni memang cantik Korang bayangkan kalau ada orang perempuan ataupun budak college lah kan, dia bawa kereta ni pergi college, confirm kena ngurat sebab dia macam unik tau, unik. And kereta ni dua pintu tau, dua pintu bukan empat pintu. See? So nanti kita akan ceritakan dalaman dia. Dan korang tengok rooftop dia betul-betul rata, depan sampai belakang, zap. Dia petak macam ni dan sampai depan pun petak. So design dia memang design sebuah kereta yang lama. Side cladding dia warna hitam, rooftop dia pun warna hitam rooftop dia warna hitam. Dan saya nak tunjuk korang belakang dia. Korang tengok bahagian belakang dia guys. Belakang dia masih ada tyre spare kat sini Masih ada lagi kereta yang menggunakan tyre spare kat sini. Kereta ni didatangkan dengan 4 tempat duduk actually. Tapi most of the time saya rasa owner-owner kereta dia akan gunakan kereta ni sebagai two-seater sajalah. Sebab seat belakang ni dia akan lipatkan untuk jadikan sebagai cargo. And seat ni kalau kita lipat ada satu pelapik keras tau. So korang boleh gunakan secara lasak lah. And almost tak ada apa-apa ruang almost tak boleh letak apa-apa. Tapi bawah ni ada kompartmen sikit. Dan bahagian seat tengah-tengah ni boleh dikatakan dua orang dewasa sajalah boleh duduk. Seat dia tidak begitu besar. In fact dekat kanan kiri pun dia tak ada letakkan cup holder or anything. Design kereta ni ada karakter Dia memang ada karakter dia. Sesuai lah kalau orang macam designer ataupun engineer ataupun someone guna kereta ni, especially kalau perempuan, especially colour kuning, hijau, fluorescent ni, memang orang akan pandang lah. Orang akan tertanya ataupun at least dia akan notice. Orang akan notice kehadiran orang tu Design dalaman dia ni kalau korang tengok, korang tahu ini adalah style lama tapi finishing kereta baru. Walaupun boleh dikatakan almost everything is hard plastik. Dan dia punya ni macam ada pemegang. Ini gunanya untuk kalau korang bawa off-road gila-gila, passenger sebelah ni ada tempat untuk pegang lah kan. Tapi door pocket dia korang tengok sangat-sangat kecil. In fact kereta ni memang tak ada banyak kompartmen Tak ada kompartmen dekat tengah-tengah sini, tak ada. Sini just satu kompartmen kecil. Tengah-tengah ni tak ada. Ni kompartmen kecil, dua cup holder. Dekat sini pun tak ada kompartmen Skrin dia berukuran tak pasti, mungkin 6 ke 7 inci. Tak ada apa-apa sangat tapi at least dia ada Apple CarPlay lah. Dan aircon controller dia very simple. Tidak didatangkan dengan dual climate control Korang tengok button ni, very simple. Actually ini bukan common button yang biasa Ini adalah power window dan hill descent, traction control off. So mana pergi segala fungsi-fungsi button-button yang biasanya dekat dalam kereta kan? Tak ada.
Boleh dikatakan apa yang biasa korang dapat kat kereta-kereta biasa, 360 degrees camera ataupun ADAS. Sorry, tak ada. Tapi satu lagi korang akan notice, dia ada 2 gear. Ni gear biasa, PRNDL. Dan satu lagi benda ni, korang tengok. Actually ni untuk lock antara tayar depan ke tayar belakang lah. 2H, 4H, 4 low. Okay, mungkin ramai di antara korang yang terfikir kereta ni actually just untuk placing je kan. Untuk cantik kan sebab bentuk dia kecil. Mungkin sebab kereta ni nampak macam cute, korang fikir dia tak ada ability untuk pergi ke off-road No. Actually sebenarnya kereta ni memang ada ability yang sangat-sangat baik untuk off-road Dan ada challenge yang diorang buat. Kereta ni versus Jeep Wrangler versus G-Wagon G63. Actually apa yang off-roader besar-besar tu boleh buat, kereta ni pun boleh buat Dia tak tertinggal tak tertinggal. Tapi apa yang peliknya daripada segi dia punya powertrain, kereta ni enjin dia sangat-sangat kecil, iaitu hanya didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA. Tak ada turbo langsung guys. 1.5 liter kosong aja. Yang mana dia boleh produce lebih kurang 101 horsepower. 101 horsepower saja guys. Lebih kurang aja macam Myvi, lebih kurang. Dan lebih kurang 130 Nm of torque. Tapi apa yang surprise-nya, dengan 130 Nm torque tu saja, dia cukup untuk dia bagi ability bila dekat off-road. Tapi daripada segi placing tu, nak gaya tu, memang betul lah. Kereta ni memang ada karakter dia Dia macam kereta klasik, tapi bentuk dia orang tahu ini adalah model baru. Dan definitely model ni dia akan jadi collected item. Harga second value pun dia akan stay. Kereta ni akan bertahan 10-15 tahun akan datang pun orang akan cari kereta ni. Akan menjadi collected item. Cuma kalau nak dijadikan sebagai kereta harian, bagi saya dengan harga dia, harga kereta ni adalah lebih kurang 170,000 170,000, 1.5 liter NA, tak ada turbo. Ditambah lagi dengan dia punya bahagian dalaman ni guys. Dalaman dia bagi saya banyak benda-benda yang kurang. Cuma satu je lah yang okeynya adalah ada Apple CarPlay dekat sini lah And daripada segi dia punya compartment pun tak banyak. Door pocket dia sangat-sangat nipis. Even korang tak boleh letakkan botol air kecil mana pun tak boleh. Basically dalam kereta ni nothing lah nothing. Steering saja yang bagi saya nampak macam agak a little bit modern. And daripada segi dia punya comfort, actually saya agak surprise jugalah sebab expectation saya kereta ni dia mesti tak comfort kan. Dia bergegar keras, bunyi bising kan. No, dia tak se-comfort normal kereta lain, even Myvi ke kan. Tak. Tapi kalau 1 ke 10 level comfort, saya boleh katakan dalam mungkin 5, 6 okey lah. Untuk jalan-jalan dekat tak ada masalah, memang okey je, tak ada masalah. Untuk jalan jauh pun okey jugalah. Tapi korang takkan dapat level comfort macam kereta-kereta lain lah. Sebab in fact kereta ni didatangkan dengan leather frame chassis Macam sekarang kereta-kereta yang masih lagi pakai leather frame ni adalah kereta-kereta 4x4 macam pickup truck, Hilux, Triton tu semua kan. Ataupun kereta-kereta yang memang nak pergi ke off-road, memang kena pakai leather frame. Sangat-sangat kuat, sangat-sangat tahan dan tahan lasak dan tahan waktu tahan tahun. Tapi kekurangan dia adalah daripada segi comfort kurang sikit leather frame ni. Macam Arus pun pakai leather frame. Dan daripada segi dia punya handling, body roll dia memang tak boleh cakap apa lah. Body roll dia memang korang jangan berani ambil corner, takut. Sebab fizikal kereta ni sendiri pun memang dah sangat-sangat tinggi. Kereta ni bukan dicipta untuk beracing ke, no. Ia dicipta purposely khas untuk off-roading. Dan capability off-road dia sangat-sangat baik guys. Tapi kalau korang nak gunakan untuk harian, tak ada masalah. Cuma seat belakang agak sempit, 2 pintu dan boot space tak ada. Most of the time, saya percaya orang yang own kereta ni, dia akan lipat seat belakang tu, dia akan jadikan sebagai ruang kargo saja. Dari segi minyak, fuel consumption dia, kuat ke tak kuat minyak kereta ni kan? Kereta ni dikatakan memang agak jimat minyak lah Tapi kalau nak kata jimat macam Azia tu, taklah. Saya dah guna kereta ni selama lebih kurang 3 hari. Sempatlah drive sikit dalam lebih kurang 200 km lebih macam tu. Tapi minyak dalam tangki dia masih lebih lagi daripada separuh So Suzuki Jimny ni minyak dia dikatakan boleh pergi sekitar 15 km per 1 liter minyak. Okey lah, lebih-lebih kurang juga macam Alza ataupun Honda HR-V.
Okey kan? Alright, diorang baru launch baru unveil satu special edition Jimny ni. Ini adalah Rhino edition dan unit ni hanyalah didatangkan dengan 30 unit saja. 30 unit saja. Perbezaan dia dengan Jimny yang biasa kalau korang tengok dia ada stiker, special stiker Rhino, side mirror dia warna chrome. Lepas tu daripada segi depan dia punya grill dia berbeza sikit, color gun metal dan bawah dia ada garnish warna silver Garnish warna silver ni dia ada kat depan, tepi dan juga bahagian belakang. Dan dia ada benda ni mud flap. Mud flap ni warna merah tayar depan dan belakang, dan bahagian belakang ni dia ada bagi spare tayar punya cover, ada logo Jimny. Dan badge dia pun dia ada badge Rhino cuma 30 unit saja, harga dia adalah 174,000. Sama macam Jimny yang biasa guys. Real off-roader real off-roader paling murah dalam pasaran ni, Suzuki Jimny. So thank you so much pada korang semua yang menonton, dan of course saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe kat bawah ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi, fight and kung fu.